A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi dalam sesi FB Live bersama saya. Bagi yang belum kenal lagi ataupun baru join, Aziz Basiran, dan ini adalah yang ketiga kita buat secara rasmi, iaitu di bawah FB Live yang kita namakan dia khas Sepak Terajang Kehidupan. Sepak Terajang Kehidupan, STK. Tapi hari ini kita istimewa, kita ada Abang Ale-Ale, nanti kita akan berbual dengan beliau. Jadi sementara kita menunggu yang lain ni, bagi yang dah masuk ni mungkin boleh say hi ke, assalamualaikum ke dan sebagainya. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua, dan tahun ni pun dah Ogos dah Ogos. Ini adalah sepak terajang bahagian yang ketiga, di mana kita ada bawakan khas seorang. Yang sebelum ini, yang pertama dan kedua saya berseorangan. So hari ini saya bersama dengan Abang Ale-Ale. Jadi bagi yang dah masuk tu, nampak ada mata kat situ. So mungkin boleh say hi ke, assalamualaikum ke dan sebagainya. Semoga program ini memberi manfaat. Program ini percuma je percuma, dan insya-Allah seperti biasa kita akan bagi hadiah. Nanti kita akan bagi tahu apakah hadiah yang kita akan bagi. Dan biasanya hadiah yang kita bagi harga dia adalah lebih kurang 100, 200 atau 300 ringgit dia punya value di pasaran ataupun harga jualan So kita tak bagi hadiah yang murah-murah. Alright. Jadi selamat datang kepada semua. Bagi peserta yang dah masuk tu mungkin boleh say hi, tengok suara saya jelas ataupun tidak, gambar jelas ataupun tidak. Hari ini kita bermula 9.15 dan insya-Allah kita akan habis lebih kurang pada 10 malam. Kita cuma bersiaran lebih kurang 45 minit saja. Sebelum ni kita buat sejam. Bukan maksudnya lama sejam tu, tapi sebab kita tak nak habis malam sangat dan kita start 9.15 supaya dapat sama-sama kita solat Isyak. So antara mereka yang akan membawa pulang hadiah adalah mereka yang aktif yang aktif. Alhamdulillah Cik Hafiz Hafiz Fa, terima kasih. Audio okey, terima kasih. Cik Arif Hazwan ada komen di situ, assalamualaikum tuan, terbaik, biasa saja tak payah panggil saya tuan saya Aziz Basiran saja ataupun nama ringkasan AB AB. Jadi sebelum kita proceed ni, bagi yang dah masuk tu mungkin boleh say hi ke dan sebagainya. Dan kita punya FB Live ni kita akan masukkan juga dalam kita masukkan dalam platform-platform yang lain platform-platform yang lain. Mungkin sebagainya kita akan TikTokkan dia, kita masuk reel so mungkin kita akan juga masukkan dalam lain-lain platform yang sesuai tengok kita cut dan sebagainya. Jadi YouTube pun insya-Allah kita akan masukkan sebahagian ataupun keseluruhan. Jadi tujuan saya buat sepak terajang kehidupan ni sebenarnya lama saya dah nak buat ni Abang Ale-Ale So kita dah lama nak buat, sebab yang ini tujuan dia adalah untuk bersama 4 jenis golongan. 4 jenis golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang berjaya. Jadi kita nak ada orang-orang yang berjaya dalam sini yang boleh berkongsi supaya dapat membantu memberi maklumat kepada mereka-mereka yang mungkin sedang melalui kesukaran ataupun tidak menemui apa yang dia mahukan dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah golongan yang pernah berjaya. Mungkin dia pernah berjaya dan dia melakukan kesilapan yang dapat berkongsi kepada rakan-rakan lain supaya tidak melakukan kesilapan yang sama. So yang ketiga adalah mereka yang sedang berjaya. Dulu tak berapa berjaya, mungkin jatuh bangun dia berjaya. Yang keempat pula golongan yang mahu berimpian, ada impian yang besar untuk berjaya. Jadi bagi yang dah masuk tu, nampak ada 14 orang So jadi bolehlah mungkin say hi ke, assalamualaikum. Sebab apa? Antara hadiah kepada mereka yang mengikuti sesi live ni adalah mereka yang mungkin memberi pendapat yang bagus, pertanyaan yang bagus dan benda ni dapat menyumbang dan memberi manfaat kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi hari ini terima kasih Cik Mio Farizul Aswad, terima kasih join Hai. Alright, kita ada lagi siapa lagi? Cik Anwar Harun. Terima kasih Cik Anwar Harun.
Cik Anwar ni antara yang support kita lah, support kita. Dan Cik Ilan Noris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Imam Ilan Noris kita ni. So dia macam Mak Saleh sikit lah, dia kawan sekolah saya. Terima kasih kerana join. So hari ni special, kita ada Abang Ale-Ale. Saya ulang sekali lagi, ada hadiah menanti bagi mereka yang memberi komen, memberi tambah tokok ataupun pandangan-pandangan yang mungkin beri panduan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi Cik Sazwan, terima kasih Cik Sazwan pun join. Cik Sazwan ni tak ketinggalan alhamdulillah. So kali yang ketiga ni pun dia join juga. Mr. Andrew Ronggi. Wah, ini daripada Sarawak Mr. Andrew kat Sarawak kan. Hai kawan AB, hebat. Ada saya biasa-biasa saja So Cik Hafiz dan share. Oh terima kasih tolong like, share dan sebagainya lah Jadi boleh jemput kawan-kawan untuk join akan datang jika program ini memberi manfaat. Jika rasa tidak memberi manfaat, jadi kami mohon maaf Mungkin program ini tidak sesuai dengan anda. Antara golongan yang tak sesuai dalam program ni Abang Malele yang tak sesuai dalam program ni adalah mereka yang memang hidup ni dia ada masalah. Dia memang ataupun dia tak nak kongsi. Golongan-golongan yang tidak dalam kategori empat golongan yang kita cakap tadi, golongan berjaya, pernah berjaya, sedang berjaya. Sedang berjaya ni biasalah Abang Leleh. Lalu mungkin suka berkongsi dalam media sosial. Ada baik, ada buruknya lah. Dan mungkin bawa beli kereta baru, beli rumah baru, pimpin tangan isteri ke sana kemari. Kadang-kadang itu dia adalah ciri-ciri cara dia nak promote barang dia tu. Ada juga ciri-ciri yang tak ada apa-apa, dia saja nak tunjuk pun ada juga sebab mereka mempunyai TV sendiri sekarang Semua orang mempunyai siaran sendiri, boleh ada iklan sendiri dan sebagainya Dan ada penyakit-penyakit media sosial ni sebenarnya Abang Lele, mungkin kita akan berkongsi, dia akan datang. Jadi Cik Fendi, terima kasih Cik saya Fendi kerana dan share. Mr. Andrew Ronggi, ya Kuching Sarawak. Thank you Mr. Andrew Ronggi. Jauh kita dapat berhubung dalam alam yang maya, semi maya dan kita pernah berjumpa Mr. Andrew Ronggi. Alright. Jadi kita ada Abang Ale-Ale ni. Mungkin yang lain ada nak pertanyaan tanya Abang Ale-Ale So Abang Ale-Ale. So terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan pertanyaan pertama lah, macam mana boleh dapat nama Abang Ale-Ale ni? Siapa nama sebenar ke macam mana ni? Macam mana ni? Okey, terima kasih Datuk. Apa pun pada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya menjawab tu, tak salah rasanya untuk saya ucapkan terima kasih dulu pada Datuk Aziz Bashiran selaku founder kepada AD Premier Group yang telah sudi menjemput Abang Madari untuk bersama dalam live pada malam ni dalam rancangan Sepak Terajang Kehidupan. So terima kasih pada semua yang menonton. Okey. Jadi pada semua yang sudi menonton, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian bersama dalam live ini. Jadi tak salah kalau kita berkenalan dulu. Jadi saya masih lagi dengan nama Jasmine bin Panot sebenarnya. Nama asal diberi oleh kedua ayah dan ibu. Okay. Tapi bila saya mula menjaja kalifah tu dengan menggendong kalifah, maksudnya saya letakkan kalifah di dalam kontainer, kemudian saya letakkan tali, saya gantung di bahu. Bila saya gantung di bahu, saya baru menjaga sambil saya menyanyi lagu Ayu Johor tapi versi epok-epok. Nyanyi sikit. Saya boleh nyanyi sikit. Nak nyanyi sikit Okay, ni yang mahal tu. Dia kalau nyanyi kena ada backup music tu. Okay, so dia lebih kurang macam ni lah. Kita jemput musician dan sebagainya. Okay. Epok-epok, epok-epok, epok-epok JDT, epok-epok, epok-epok, epok-epok JDT. Jadi daripada situ tu dan sahabat-sahabat yang bersama dalam live pada malam ni, tak sangka lah hanya usaha yang orang kata bukanlah kata hebat mana. Kita sebagai hamba, kita tahu kita tak ada apa-apa, kita hanya gunakan apa yang ada waktu tu. Nama Abang Malali, alhamdulillah, sebagaimana hari ini Abang Malali dapat kemari bersama-sama dalam live rancangan ini. Abang Malali ni adalah kurniaan Allah. Jadi daripada kesulitan itu, Allah kurniakan satu jenama Abang Malali di mana produknya yang pertama
Yang pertama tu yang pertama adalah karipap tanpa oksigen. Jadi insya-Allah akan datang nanti kita bakal ada produk-produk di bawah jenama Ali-Ali. Jadi rasanya dekat situ tu dapat nama daripada usaha yang Abang Ali buat. Ini supporter-supporter yang bagi nama ni. Jadi Abang Ali memang syukur sangatlah. Memang orang kata tak jangka lah. Betul sebagaimana ayat 5 dan 6 surah Al-Insyirah yang berbunyi, di setiap kesulitan terdapat kesenangan. Ini dia nama dia, Abang Ali. Alhamdulillah. Jadi sikit lebih kurang macam itu dah tu. Okey. Tentang nama Abang Ali tu. Abang Tuan Haji Ilan Noris kat sini ni. So dia cakap ni chanting di stadium bola. Cara nyanyian abang tu sebenarnya macam kat sekolah-sekolah, kat stadium biasanya kan dia akan macam tu lah kan lagu dia. Betul tak? Ya betul. Dan Tuan Haji Ilan Noris pun ada sebut, adakah epok-epok ni bahasa orang Johor yang bermaksud karipap ke macam mana? Ke karipap ni daripada karipap? Macam mana ni? Beza epok-epok dengan karipap? Okey, epok-epok ni di Johor, terutama yang di kawasan-kawasan kampung. Jadi orang kampung panggil epok-epok. Dan istimewanya karipap ni, dia bukan sekadar dipanggil dengan nama epok-epok, tapi dia juga dikenali dengan tepung bawang. Ada juga yang panggil tepung bosa. Ada juga yang panggil apa lagi satu saya lupa. Jadi tembosa ada lebih kurang begitu lah. Jadi ada 3 nama karipap ni. Jadi sebenarnya kalau ikut saya punya research karipap ni adalah daripada nama English. English itu nama dalam bahasa Inggeris. Jadi karipap. Jadi bila dimelayukan tu dia macam-macam nama keluar. Ada yang panggil tepung bosa, ada yang panggil tepung bawang. Jadi ada yang panggil epok-epok. Jadi di Johor lah epok-epok ni. Cuma istimewanya epok-epok JDT ni dia mula dikenali ketika JDT naik. Jadi Abang Ali sebenarnya menumpang gelombang atau menumpang aura JDT tu tadi. Jadi simple juga Datuk, saya nak di awal ni saya suka nak share kan. Sebenarnya bila terkait kepada tajuk live kita malam ni sepak terjang kehidupan tu apa sepak-sepak terajang mungkin boleh kongsi sikit. Sebelum tu Abang Lele, so kita ada Puan Iyana Mazlina ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagi-bagi tolong kalau ada rakan-rakan yang lain mungkin ada nak bertanya ke dan sebagainya, sebab sesi ni saya rasa orang lain tak buat di mana ni ada sepak terajang kehidupan. Kita nak cerita ada 2 maksud sepak terajang kehidupan ni. Yang pertama adalah sepak. Memang sepak. Kita kena sepak. Sepak yang dilarang. Sepak yang dilarang macam bola sepak. Tapi kadang-kadang kita sepak orang pula. Waktu bola sepak itu dilarang. Jadi sakit. Sepak terajang yang betul pun sakit. Dan yang kedua adalah kiasan. Sepak terajang kehidupan ni dalam kehidupan kita kadang-kadang kita kena kencing dengan orang dengan mungkin dengan supplier. Kita tidak akan menyebut lah nama-nama individu ataupun nama-nama syarikat ataupun nama-nama pihak-pihak tertentu. Kita mungkin boleh cerita pada contoh apa yang pernah dialami dan bagaimana mengatasi. Jadi Abang Ali ni banyak pengalaman, mungkin dia ada jatuh bangun beliau. Apa yang saya kagum dengan beliau adalah bagaimana dia sentiasa bangun dan memberi semangat kepada diri dia dan juga orang lain. Jadi ini mungkin kita boleh dapat manfaat. Jadi bagi rakan-rakan yang baru join ni, so mungkin belum mengenali, so saya adalah Aziz Basiran AB dan kita ada tetamu khas hari ini, iaitu Abang Ali. Jadi jangan lupa 2 hari lagi, iaitu hari Khamis sama 9.15 malam hingga 10 malam insya-Allah. So kita akan ada lagi panas juga sesi dia bersama dengan ni daripada Johor ni Abang Ali. Kita dapat wakil daripada Perak. Iaitu usahawan Perak. Dia akan cerita bagaimana 70% tangisan, 30% senyuman. Begitulah lebih kurang. Masya Allah. Jadi kita nak cerita sebenarnya Abang Lele. Dalam program ni mungkin boleh cara ringkas lah. Cara ringkas kenapa karipap ni? Karipap ni saya dah makan sebenarnya dan mungkin mereka boleh akan dapat di Kuala Lumpur ni bersama kita lah untuk dapat merasa karipap ni di mana cita-citanya adalah kita akan bersama untuk perjuangkan sehingga ke seluruh dunia dapat merasa karipap tanpa oksigen. Di mana oksigen tak ada ruang. Oksigen
bengang kan, dia tak boleh, dia sebab karipap ni padat, dia tak boleh masuk. Bukan oksigen je, nitrogen, oxide, tak boleh nak masuk. Jadi dia orang rasa bengang, kecewa, dia belah. Jadi maknanya karipap ni dia padat, dia tidak mengelat. Bukan maknanya saya cakap karipap di luar tu mengelat. Maknanya karipap yang dibuat ni tidak mengelat. Jika ada mengelat, ada ruang oksigen, memanglah dia ada ruang-ruang oksigen sikit-sikit kan. Tapi dia memang padat, dia memang besar dia itu dan isi dia memang padat. Begitu Jadi macam saya adalah orang yang sangat sukar untuk cakap sesuatu makanan itu sedap. Dan tapi karipap ni insya-Allah sebab saya antara orang yang cerewet, jadi karipap ni bagi mereka yang ingin merasa nanti boleh hubungi kami. So bagaimana untuk merasa, tapi janganlah beli sikit. Kalau beli sikit memang kita tak dapat hantar lah. Setakat nak beli 2 keping payah sikit. Okey. Tapi insya-Allah kita akan cuba buat pengedaran nanti. Bukan kita nak jual barang hari ni. Kita nak cerita sekarang ni, cerita sikit tentang mungkin bagaimana kita sebagai peniaga, bagaimana you mengatasi perasaan malu ke nak menjaja pada permulaan? Mungkin cerita secara ringkas Bang Lalin, dan juga sepak terajang dia. Kena halau ke apa benda ke kan? Tak boleh masuk rumah orang ke ataupun bila kita nak jual orang tak layan ke. Cuba cerita antara yang mungkin boleh mereka ni dapat manfaat. Okey, terima kasih Datuk. Soalan ni memang ada 2 soalan Datuk tanya. Pertama tadi soalannya kenapa karipap? Okey. Yang kedua Datuk tanya macam mana nak menghilangkan perasaan malu kan, nak bangkit semula bila dah jatuh tu kan. Okey, so saya suka menjawab soalan yang pertama tadilah. Okey. Bila cerita kita jatuh ni, dia lumrah lah. Bagi orang yang tak jatuh ni, bagi saya adalah orang yang tak buat apa-apa. Dia takkan jatuh, dia tak buat apa-apa. Dia kalau tak nak jatuh senang je, tak payah buat apa-apa. Jadi kenapa saya buat karipap? Sebab hanya itu saja modal yang saya ada. Okay. Dengan modal RM40, dan hanya modal RM40, apa kita boleh buat Datuk? Kejadiannya berlaku pada tahun 2009 dan 2010 dan juga berlaku pada tahun 2016. Dan kebangkitan ini bermula pada tahun 2016 bila mana saya meneruskan usaha karipap yang saya dapat dalam 6 tahun itu untuk saya buat betul-betul. Saya fokus. Saya ambil keputusan, hanya ini saja yang saya ada. Modal RM40, apa yang boleh buat hanyalah beli karipap, beli kentang, beli tepung dan cukup untuk dijadikan modal awal kebangkitan tu Datuk. Jadi bila daripada modal RM40 itu, saya boleh menjual dan isteri saya boleh menghasilkan karipap. Jadi bila dikombainkan usaha itu, dia akan jadi kebabum tu. Rezeki dari rumah tangga ini, bila suami dan isteri dia bergabung, dia punya hasil dia memang lababa, memang mantap Datuk. Alhamdulillah. Antara sepak terajang yang dialami, sepak terajang ada tak dalam perjalanan tu? Mungkin banyak saya tahu, mungkin boleh kongsi sikit-sikit lah kan. Yang boleh dikongsi, yang tidak menjejaskan pihak-pihak tertentu. Okey, dia macam ni Tok. Waktu saya mula menjaja tu sebenarnya 6 tahun saya telah membuat perniagaan ini dengan berkonsepkan dalal. Konsep dalal ni adalah kita hantar ke kedai tak perlu keluar modal apa-apa, habis jual baru dibayar yang terjual. So yang tak habis tu kita kena tanggung. Jadi bagi saya dalam keadaan begitu dia punya terms tu tak fair lah untuk saya kan. Dan memang satu ketika tu down gila lah tu, kita tak boleh cakap down gila sebenarnya, tapi nak menampakkan saya jarang sebut down gila tu je. Jarang sangat sebut down gila. Bila dah tak ada apa-apa waktu tu, hanya tu je yang ada. So saya fikir no wonder kena buat. Jadi saya buat 3 bulan tu, saya dapat collect lebih kurang dalam 10,000. Kemudian saya dapat beli kereta Wira cash money, dan kereta Wira tu ada sampai hari ni. Tahun 2016 tu. 2016 baru juga. Ya. Dan sebelum tu sebenarnya yang jadikan kita punya sepak terajang ni, bila kita hantar dengan konsep dalal tadi, satu ketika tu tak habis karipap tu sampai 200 biji macam tu.
Jadi kita waktu tu modalnya itu sahaja yang ada. So waktu tu Allah nak uji kan cuaca hujan dan sebagainya. Memang tak pernah tak habis macam tu. So bila tak habis macam tu, kita memang rasa drop sangat. So apa yang saya fikir, kalau saya tak buat perubahan, memang keadaan tak akan berubah. So saya bagi challenge pada diri saya cakap dengan wife saya, kalau saya tak ubah, tak ada siapa boleh ubah. So 3 bulan ni saya akan buat melalui konsep menjaja ni. Kalau tak jadi, lepas ni wife saya cakap apa je saya akan ikut. Saya challenge diri saya. Kita ni lelaki mana boleh tu nak nak ni kan. Jadi sebab apa saya cakap macam tu? Saya ambil tanggungjawab sebelum daripada itu, kejatuhan saya banyak berpunca daripada diri saya. Jadi saya challenge diri saya untuk saya fight betul-betul. Saya buat, saya buktikan, alhamdulillah tu 3 bulan saya dapat beli kereta cash money, saya dapat pindah rumah sewa yang baru dengan sewa 3 kali ganda lebih tinggi daripada sewa yang saya tak boleh bayar tu. Tu turning point dia. Dan saya rasa saya kena cerita ni tu. Ayat daripada tuan rumah ni yang menjadikan saya nekat untuk menggendong tu kan. Bila saya tak dapat bayar sewa rumah dia, dia kata apa? Bila kita ni waktu tu duit dah tak ada tu, kita ni emosi kita tak stabil. Jadi kita mudah cakap lepas, lepas tu kita tak fikir perasaan orang dan sebagainya. Jadi itu satu sikap benda yang tak bagus lah bila kita jatuh ni. Jadi hati-hati, kita kena jaga emosi kita. Dan bila saya bertengkar dengan tuan rumah tu, tapi bagusnya tuan rumah tu, dan saya anggap dia sebagai orang yang berjasa dalam perubahan hidup saya. Bila mana dia katakan pada saya, kau ingat, kalau kau nak keluar rumah ni, pastikan sewa rumah kau bayar. Sebab kalau kau tak bayar, itu dah dikira hutang. Kau ingat, hutang kalau tak dibayar, mati besok takut-takut roh kau di atas tidak, di bumi pun tidak. Saya waktu tu memang sampai hari ni saya akan ingat apa kata ini sampai mati tu. Jadi ada kontak lagi ke? Alhamdulillah kami baik tu. Kami baik. Yeah. Kami baik. Kami baik. Alhamdulillah. Jadi saya kata dalam kehidupan ni kalau nak kata sepak terajang, inilah dia sepak terajang. Bagi saya bukan nak kata saya bagus, tidak, tapi saya rasa saya syukur alhamdulillah bila Allah pilih saya untuk melalui kesusahan itu. Kerana apa? Hati kita ni kalau Allah jentik, kita tak boleh menangis, kita tak boleh rasa bersalah, maknanya hati kita takut-takut, hati kita tu hati yang dah mati. Jadi bila ditegur dengan satu teguran macam tu, bagi saya satu henyakan yang memang betul-betul kalau saya tak sedar, saya tak tahu lagi tu. Jadi saya syukur sangat. Hidup ni keras lah Abang Leleh. Virus ni kadang-kadang keras ya. Ini bukan keras lagi tu. Saya dapati dalam kehidupan kita tu, saya dulu saya tak boleh menerima pandangan orang. Saya fikir saya je betul. Tapi sebenarnya bila kita rasa kita je betul, tak jadi apa-apa pun. Jadi mula daripada situlah saya sedikit saya perbaiki. Jadi sampai hari ini pun saya percaya banyak lagi perkara saya perlu belajar. Dan sepak terajang kehidupan ini, kita perlu pandai mengawal emosi kita. Ini adalah perkara yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita silap buat percaturan, kita silap buat keputusan, akhirnya macam saya dah Datuk, nak bangun balik tu, ya Allah, bukan senang Datuk. Ada orang yang mengalami je tu. Jadi, tapi syukurlah saya kalau ada setengah orang mungkin dia akan fight balik dengan luak ni tadi. Tapi saya alhamdulillah Allah lembutkan hati saya tu. Sebab saya bukan orang yang macam tu sebenarnya. Saya bukan orang macam tu. Saya jenis orang. Jadi itulah pengajaran. Pengajaran dia. Ada pertanyaan tu. Sebab masa kita tak panjang. So ada pertanyaan. Cik Hafiz Fah. Hanyak sampai lunyai. Hidup ni keras lah. Sampai lunyai. Okey. Ada Tuan Haji Ilan Noris ni. Okey. Soalan dia. Saya bacakan Dulu di belah Selangor atau KL ni ada karipap besar yang dipanggil karipap King Kong. Saya pernah dengar ni, tapi saya tak ingat lah saya pernah rasa ke tak. Ada karipap King Kong dulu lah di Selangor KL. Pada awalnya memang laku dan popular karipap King Kong ni. Namun kini dah nampak dijual di tepi jalan. Ramai orang dah tiru lah. Bukan tiru, maknanya dia
bunyi konsep yang sama, tulis King Kong. Bila besar je King Kong tak boleh nama lain ke? Saya pun tak pasti kenapa mesti dia pakai King Kong kan? Dan mungkin dah tak dapat sambutan. Apakah kelainan? Ni dia tanya. Apakah kelainan marketing Abang Ali ni untuk kekalkan populariti? Kekalkan populariti dan sambutan Karipap Tuan. Mungkin Tuan ada perancangan ke dan sebagainya, dan bagaimana benda ni nak kita supaya dia pergi jauh. Pergi jauh. Silakan Abang Ali. Wow, ini soalan dahsyat ni, level tinggi ni. Kalau sekolah ada soalan kebat ni tu. Okey. Sekolah mana Abang Ali? Sekolah mana lu? Saya sekolah English College. Sekolah English College tu. Mungkin ada rakan-rakan kita kat sini yang dari English College. Okey, silakan Abang Ali, mungkin ringkas dan padat jawapan dia macam mana? Okey. So dekat sini lah, saya belajar daripada kegagalan yang lepas bagaimana untuk memastikan satu produk itu dikenali. Antara perkara utama yang perlu diambil kira adalah di sudut branding. Jadi macam saya sendiri, saya membangunkan jenama Abang Ali ini di sebalik kisah kegagalan, sepak terajang kehidupan ini. Saya olah menjadikan dia satu brand story. Di mana brand story itu insyaAllah satu hari nanti dia akan menjadi legasi. Di mana memang perniagaan yang saya usahakan ini insyaAllah akan diwariskan kepada keluarga saya lah, pada anak-anak saya kan. Jadi brand story tu ada milestone, pelbagai cerita, ada 1001 cerita. Bermulanya perjalanan Karipap ini, di mana mulanya pada tahun 2009 hingga 2016 itu menggunakan kaedah dalal. Kemudian kita menggunakan direct selling, face to face. Kita gunakan dong untuk mendapatkan fast cash setiap hari. Jadi bila sampai pula fasa seterusnya, kita sekarang ini dah pergi kepada membuka stall di gerai-gerai. Tadi selepas kendong kita guna troli, kemudian kita sekarang dah mula buka stall. Jadi untuk buka stall ni tu jadi mungkin saya juga boleh ambil kesempatan kat sini atas soalan yang ditanyakan tadi Tuan siapa dia Tuan? Soalan tadi tu? Irlan Norris. Tuan Irlan Norris tadi. Itu sama sekolah tu. Dia katalah kita pergi ke sekolah yang sama rupanya. Okey. Okey. Jadi sebenarnya kita dalam peringkat perbincangan lagi dengan Datuk insya-Allah tak ada apa-apa melintang. Kita juga akan bekerjasama bagi menaikkan lagi, memartabatkan lagi jenama Ali ini, di mana tagline-nya adalah lebih besar, lebih padat, lebih lazat. Ini produk kita yang pertama, Karipap ni, Karipap Ali. So Karipap tanpa oksigen dengan janji kita lebih besar, lebih padat, lebih lazat. Jadi inilah 3 keistimewaan kita ataupun selling point kita di mana membezakannya dengan produk-produk lain. Dan bagi saya sebagai founder kepada Karipap tanpa oksigen ini, saya mengambil tanggungjawab untuk bagikan money back guarantee 100% kepada sesiapa saja yang menyatakan kami gagal untuk menunaikan janji lebih besar, lebih padat, lebih lazat tu tadi Datuk. Jadi itulah antara kelainan dan keistimewaan kita Datuk. Okey, terima kasih. Kita ada Mr. Andrew Ronggi daripada Sarawak. Jaga emosi, betul, perlu ya. Emosi ni kena jaga. Jadi macam saya selalu cakap dengan rakan-rakan yang lain, so konsep saya adalah FIT, F-I-T. Ini dia banyak benda tapi yang mudah F-I-T. Maknanya kita punya F yang pertama, F adalah feeling. Maknanya feeling kita mesti best, feeling kita mesti positif, kita mesti gembira, kita happy nak buat. So benda tu akan cantik. F, I-T. I ni imagination. Imagination kita mesti ke arah yang indah. Maknanya bila orang makan tu dia jadi sedap, dia tak bengang. Sebab kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad, kita kena melihat Nabi Muhammad sebagai ikon ataupun contoh kita punya mentor. You nak ada mentor-mentor lain, pergilah kan. Tapi Nabi Muhammad dulu adalah yang pertama yang ni mentor dalam perniagaan. Dia punya berniaga ada 3. Yang pertama, Abang Ali Abang Ali dah tahu kot cerita-cerita. Dia ada untung. Ada untung. So yang kedua, dah lah ada untung. Customer gembira. So yang ketiga, kompetitor, pesaing tak dengki. Ini kalau kita dapat 3 ni memang cun. Jadi Abang Lele ada tak mungkin ada orang dengki ke apa? Alhamdulillah. Tak ada barang ke apa benda kat depan kedai ke? Ada berlaku datang kedai abang tak nampak ke ada? Alhamdulillah setakat ni syukur saya
Memang saya syukur betul-betul. Setakat ini memang saya bukan kata tak percaya Datuk, tapi saya tidak terlalu memikirkan pada perkara itu. Jadi setakat ini memang tak ada Datuk. Setakat ini memang tak ada. Dan saya tu soalan ni sebenarnya bagus Datuk. Sebab apa? Sebab di sinilah membezakan antara orang berjaya dengan orang gagal. Sebab bila kita menyangka-nyangka kepada benda-benda macam ni, dia akan menyebabkan kita memiliki salah satu daripada 6M pemusnah kehidupan. M yang ini adalah menyalahkan orang. Maksudnya bila kita kata ada orang letak tu, letak ni, maksudnya menyalahkan orang, betul? Itu adalah antara salah satu M yang ada dalam ciri-ciri pemusnah kehidupan. Antaranya menyalahkan. Dia 6 pemusnah kehidupan ni antaranya marah, malu, merajuk, menyalahkan, menipu. Lagi satu saya lupa. Astaghfirullahalazim. Saya lupa satu lagi Datuk. Saya lupa satu lagi. Ada 6 pemusnah kehidupan. Jadi kalau ada yang satu ni tadi menyalahkan saja, nescaya dia tak akan dapat merubah kehidupan dia. Malah dia akan kekal dekat situ. Tapi ini semua kuasa Allah tu jadi bagi saya, kalau kita ada 6 pemusnah kehidupan ini, dia akan menyebabkan kita susah nak buat sesuatu. Jadi kurang macam tu Datuk. Okey, ada daripada Cik Muhammad Alif ni, dia kata ketabahan, kesabaran membuahkan hasil. Alhamdulillah. Jadi di sini mungkin ada yang meniaga, ada yang ingin meniaga, yang sedang meniaga, rakan dia meniaga, family dia meniaga, ataupun ada yang bekerja. Kita dalam platform kita ni ataupun dalam program kita Sepak Terjang Kehidupan ni, kita bukan hanya confine to business person. So kita ni, kita pasal kehidupan. Mereka yang ingin berkongsi, saya juga berkongsi dan sebagainya, bagaimana kita mengatasi perkara tersebut, semuanya dengan izin Allah. Jadi supaya kita ada kekuatan, kita ada berada dalam circle yang betul, di mana circle yang tidak ada hasad dengki ni. Itu yang kita mahukan. Kita ada Bendol Kamit ni, Cik Awi ni. So dia kata kat kota warisan banyak di tepi jalan karipap. Betul karipap sekarang ni ada yang jual besar, ada jual kecil. Harga dia orang main letak je lah. So ada kadang RM5, ada yang RM6 satu. So sebenarnya karipap ni penting juga kan, kalau kita letakkan di mana benda tu. Kalau letakkan di kedai-kedai besar jual mahal, biasanya orang tak marah. Tapi kalau tepi jalan jual mahal, orang marah walaupun sedap. Jadi ini benda kadang-kadang ada yang berkata begitu. Dan Puan Mona Lisa Mak Tahir, manja dia kata. So Cik Muhammad Fitri Shah, Cik Muhammad Fitri Shah, dia kata feeling, emosi yang baik, imaginasi dan angan yang besar, thinking, pemikiran positif. Yes, fit. Ya ini fit tadi tu adalah dipanggil apa tadi? Feeling, positive imagination dan juga positive thinking. Kalau you ada combine 3 tu, insya-Allah dan saya jika menghadapi sepak terjang kehidupan ni, mungkin saya akan cerita di masa-masa akan datang, sebab sesi ni insya-Allah kita akan buat banyak kali. Jadi sebelum saya lupa Abang Alif, kita nak umumkan lagi 2 hari akan datang ni, iaitu hari Khamis. Di masa yang sama 9.15 hingga 10, kita ada bersama usahawan yang lain, yang ni daripada Perak. Itu dia banyak produk. Kita akan cerita nanti so bagaimana dia menghadapi kehidupan dan sepak terjang kehidupan ni. Dan pada 19 hari bulan, Lumpur mungkin boleh catat, pada 19 hari bulan InsyaAllah cuma kita belum keluarkan lagi pada 19 hari bulan, iaitu hari Jumaat malam 1, hari Jumaat So kalau jadilah so ataupun tarikh yang lain nanti, di mana kita ada satu ni iaitu Koperasi Usahawan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor Berhad. Saya ulang, Koperasi Usahawan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Selangor Berhad. So nama ringkasan dia adalah Safety Corp, SAFETY KOP. Nak bagi senang Safety Corp. Jadi kita akan bersama dengan barisan-barisan utama ahli lembaga koperasi iaitu Safety Corp, di mana mereka ni adalah koperasi usahawan. Jadi sangat menarik, sebab belum ada lagi saya rasa di pasaran di negara kita koperasi yang berorientasikan usahawan dalam konsep keselamatan dan kesihatan. Jadi jangan lupa nanti boleh join pada minggu depan insyaAllah. Jadi kita ada Cik Hafiz Fah, ada rancangan tak dia kata?
buat kari puff inti otak-otak. Saya pun banyak bagi idea dulu kan. Boleh tak kari puff inti dia sate? Kan? Boleh tak kari puff dalam kari puff ada mungkin kuih lain. So ada apa plan R&D akan datang ni? Okey, terima kasih Datuk. Ini patut kena jawab dekat WhatsApp ni Datuk. Tapi tak apalah, istimewa lah Datuk. Ini AB Premier, Alhamdulillah atas undangan Datuk Azim Bashira dalam program Sepak Terjang Kehidupan Anjuran AB Premier ni. Jadi Abang Mahdi suka nak share jugalah sedikit perkembangan akan datang di sebalik kisah-kisah sepak terajang untuk berkembang. Kita sebenarnya akan datang, kita nak pergi pada franchise dan insyaAllah Datuk ni kita dalam proses perundingan awal Datuk untuk kita nak jayakan perniagaan ini agar menjadi perniagaan berkonsepkan franchise di mana keistimewaan kita adalah King Kari Puff Datuk. Kita King Kari Puff dan kita punya end nanti, kita punya end vision kita akan ada cafe di mana Kari Puff House. Kita namakan Kari Puff House dan di situ kita memang kita akan ada. Sekarang ni sebenarnya saya dah ada dalam list, kita dah ada 22 variasi rasa di mana ada seafood, ada nenas, ada strawberry, ada macam-macam dan ada ice cream. Lebih kurang macam itulah. Jadi otak-otak dah ada otak-otak. Hafiz tanya tu, otak-otak ada dalam list. Otak-otak ada dalam list, sorry. Otak-otak ada dalam list kita. InsyaAllah saya otak-otak ada dalam list. Ya. Abang Ray, Cik Ilan kata kalau saya nak order yang frozen boleh. Tak apa, nanti Cik Ilan boleh WhatsApp kita je. Ya, boleh berhubung dengan Datuk Azir sendiri. Kita nak bagi dia orang rasa kari puff yang itulah yang oksigen tak dapat nak masuk. Gitulah lebih kurang betul. Kita ada daripada Mekar Asturi ni, saya rasa ni adalah Dr. Khairul ni, Ustaz Dr. Khairul dia kata betul. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk kita terbenam dan tumbang. Sebaliknya kita kena demi untuk memastikan anak-anak dan keluarga kita dapat meneruskan legasi bisnes ni. Bangkit dan terus terbang. Nampak dahsyat, bangkit terbang memang hebat. So Dr. Khairul ni dia adalah bersama Mekar Asturi beliau adalah bos Mekar Asturi, yang ini satu syarikat yang besar di Johor. Ni orang Johor ni. Masya-Allah. Kita ada Cik Azhar Waris hadir tuan. Terima kasih kerana hadir. So mungkin akan datang kalau benda ni bagus dan isi dia bagus, kita boleh bagi sijil kot bagi yang hadir lama. Kita akan tengok nanti record. Betul. Cik Ilan Nuris dia tanya ni, Kari Puff House, menarik idea tu. Teringatkan saya Kari Puff IKEA. Ramai kesana pasal nak makan Kari Puff je. Cik Hafiz pula dia kata, boleh bang, saya doakan berjaya. Macam kat Singapura, syarikat jual Kari Puff pun masuk bursa saham Singapura. Boleh, sebenarnya kita kena yakin, kita kena usaha. So selebihnya biarlah ditentukan dengan izin Allah SWT. Jadi, Abang Ali, sebelum saya proceed further, untuk sesiapa yang aktif bertanya, memberi pendapat yang baik dan mereka juga mungkin join sebelum ni, so mereka mungkin akan membawa pulang salah satu daripada yang saya nak hadiahkan ni lah. So ini adalah tudung scarf bidadari, bidadari scarf. Yang ni daripada satin A2, di mana kain dia sangat lembut. Rasa nak pakai je tudung ni, rasa nak pakai je. Kalau dia dijemur belum kering pun rasa nak pakai. Ini brand bidadari. Mungkin salah seorang daripada yang sini dia punya design tak boleh pilih lah. So kita ada banyak design sebenarnya, ada berpuluh-puluh design. Ni kita ada shawl, kita ada bawal. So design ni semua memang lembut. Kita premium. Kita minta maaf lah, kita tak jual yang murah-murah tu. Kalau nak murah-murah boleh dapat. So kita jual sebab biar dia puas hati. Nak bagi hadiah ke orang ke dan sebagainya. Dan mungkin akan datang kita akan bagi, dah dapat cam. Mungkin akan datang kita akan bagi ni Khalif Khalif punya brand. Yang ini kopiah yang paling selesa yang pernah saya buat lah dan saya jumpa. Jadi ini mungkin kita akan bagi akan datang. Kopi kita dah bagi pada
sesi ataupun bahagian yang pertama kita dah bagi topik. Abang alih-alih pun dah ada topik tersebut, topik cap ini adalah jenama. Kita bukan nak jual barang. Kita nak cerita unboxing tu. Nanti sekejap saya Tak, bangun. saya unboxing. Unboxing ni saya baru buka tu. Oh, terima kasih, terima kasih. Nak buat live ni Datuk, ya Allah. Saya bukan angkat orang ni. Sayang. Saya bukan angkat orang. Yeah. So yang ini adalah patung ini mungkin kita akan bagi hadiah akan datang. So yang ini adalah telekung kita pakai Osaka cotton. Memang lembut. Harganya adalah sangat berbaloi. Dia macam tak ada oksigen juga tadilah. So kita sebenarnya nak bagi hadiah. Kita tak jual lagi ni. Kita tak jual. Alright. So kita ada Cik Hafiz Fah, Old Chunky, syarikat Karipak Singapura, lupa nama dia tadi. Mungkin boleh catat kot. Mungkin boleh buat kerjasama ke macam mana dia orang boleh pergi tu. So ada Tuan Ajak Kololonkon dahsyat nama. Nama betul ke apa ni? So kopiah idaman. InsyaAllah kopiah ni adalah, kenapa saya buat kopiah ni sebab dia sangat lembut. Dan setiap sesi insyaAllah kita akan bagi hadiah. Yang ni kita akan bagi hadiah tudung. Jadi bagi yang nak bagi pendapat ke sebab you all, dan juga mungkin boleh bagi pendapat apakah tajuk-tajuk yang akan datang, siapa yang kita akan nak jemput ke akan datang supaya dapat berkongsi. Sebab apa? Malale, selalunya orang dia akan kongsi yang indah je. Kejayaan, betul tak kan? So dia tak nak selalu dia cerita pasal sisi-sisi gelap, sisi-sisi seksa sepak terjang yang beliau pernah kena. Dia tak cerita betul tak? Sebab dia tak nak rasa, pada saya ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita lah. Terima kasih Cik Saiful ST ni selalu join, terbaik. Okey Abang Lele, masa pun kita tak banyak. So mungkin Abang Lele boleh kongsikan antaranya adalah kenapa Abang Lale selalu mungkin terringkas? Kenapa selalu cakap pagi? Dalam FB pagi macam tu. Apa maksud dia? Okey, pagi tu dia memang pelik tu. Saya belajar satu di sebalik kejatuhan ni. Saya belajar banyak ilmu motivasi waktu saya jatuh 2009 tu. Saya jatuh dan saya terlibat dengan mungkin dengan satu kesilapan yang tak sepatutnya saya buat. Jadi saya jatuh waktu tu, saya tak ada siapa-siapa yang orang kata kita boleh nak mengadu atau apalah. Sebab kenapa kawan-kawan kita kat luar susah kan, jadi kita pun nak minta tolong dia orang, dia tak tolong. Jadi apa yang saya buat, saya join satu syarikat MLM. Rezeki saya waktu saya jatuh, Allah datangkan satu perniagaan MLM melalui seorang kawan, di mana kawan tu tadi bawa saya masuk dalam syarikat tu, dan dalam program MLM tu lah saya setiap minggu ada kursus dia kan. Jadi kita belajar ilmu motivasi. Jadi daripada situlah saya belajarnya perkataan pagi tu tadi. Nak belajar perkataan pagi tu tadi dalam saya buat satu syarikat, saya tak boleh sebut, tapi syarikat MLM, di mana salah seorang dia punya pengasas grup kami di Johor Bahru tu bersama dengan kita juga dalam live malam ni, dan saya tak boleh nak sebut nama. Tapi perniagaan ini memang perniagaan yang betul-betul sukses waktu tu. Cuma trend dia waktu tu dah orang kata dia dah berubah, jadi disebabkan beberapa faktor-faktor lain juga perniagaan itu hari ini tak dapat diteruskan. Tapi mana tahu akan datang boleh diteruskan. InsyaAllah Abang Malali juga akan bersama dengan perniagaan itu, kerana perniagaan itu memang betul-betul genuine business. Memang produk dia bagus dan sistem bisnes dia bagus. Jadi saya belajar ilmu motivasi di situ. Jadi guru kejayaan kata waktu tu, dia kata kita kalau nak berjaya, kita kena ada semangat volcano, semangat gunung berapi. Jadi semangat gunung berapi ni dia lava gunung berapi tu macam mana dia meluap-luap kan, sentiasa perlu ada menggelegak. Yes, dia tak boleh macam Coca-Cola kalau baru buka je dia macam sebut Coca-Cola tak boleh. Maknanya air gas. Tak boleh. Yes, tak boleh. Air gas tu. Gas dia sekejap je. Maknanya semangat tu kan. Ya, umpama dia macam tu. Jadi kita kena setiap hari bagi motivasi kepada diri kita pagi. Supaya apa? Petang pun pagi, malam pun pagi. Kerana apa? Pagi tu waktu kita fresh lagi tau. Pagi kita fresh, kita masih orang kata masih bersemangat, belum lagi gaduh dengan kucing kita, belum gaduh dengan jiran sebelah, belum gaduh dengan pak cik jat kat sekolah anak kita, belum gaduh dengan
makcik yang buat teh tarik tu lambat dekat kedai kan, mamak salah kira, belum kira lagi benda tu. Jadi banyak dia punya cabaran-cabaran dalam kehidupan tu. Jadi kat situlah saya nampak sebenarnya tadi kita sendiri, kita tak boleh mengharapkan orang lain untuk merubah hidup kita. Kita sendiri kena ambil tanggungjawab benda tu. Dan paling penting tu dalam kat situ, kalau kita tak motivatekan diri kita, tak ada orang lain boleh motivate diri kita. So kita je. Dan kadang-kadang tu bila saya sharekan pagi tu, memang kawan-kawan saya dekat Pontian ni Datuk, nampak saya dekat traffic light pun buka tingkap jepit pagi. Angkat tangan pagi. Jadi bagi saya itu telah walaupun petang datang lagi cakap pagi lah. Pagi Datuk, malam jumpa pun pagi Datuk. Ada seorang hamba Allah ni bila masuk live saya buat live tak tentu masa. Jadi bila dia masuk je, dia sebut pagi, petang, siang, malam, pagi. Jadi sebab apa? Pagi tu kita semangat. Walhal Datuk, kita dalam kehidupan ni, kita biasa pagi kita memang produktif. Petang ni kita dah bahasa pasal ni dah, kita dah longoi dah, kita dah lembik dah, kita dah tak ada energi dah. So kalau kita tak ada energi, macam mana kita nak buat usaha kita nak ubah kehidupan? Sebab dalam kehidupan kita ni, dekat keliling kita berhadapan dengan 1001 macam rejection. Jadi kalau kita tak betul-betul ada energi, macam mana kita nak melawan benda-benda ni semua tu? Dia satu benda lah, kita nak berjaya kita kena positionkan diri kita. Kita kena positionkan diri kita dan kita kena berlagak sebagai pemenang. Bila kita ada semangat, kita boleh berlagak sebagai pemenang, insya-Allah kejayaan pasti jadi milik kita. Itu. Jadi di situ saya sambung sikit tu sikit sebab ada satu soalan tadi yang saya tak menjawab ni. Dan saya suka pada komen Puan Mona Lisa tadi, sebab Puan Mona Lisa antara orang yang bertanggungjawab untuk nak merubah kehidupan saya. Dalam usaha saya untuk merubah kehidupan, Puan Mona Lisa mak saya ada dalam ni malam ni. Jadi dia beliau banyak membantu saya, banyak berjasa dalam kehidupan saya. Okey. Bagi saya kata-kata semangat waktu saya jatuh. Jadi sebenarnya waktu kita jatuh, kita perlu ada seseorang. Jadi waktu kita jatuh ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang bersama dalam live ni, suka saya nak ingatkan 3 perkara ni waktu kita jatuh. Sebenarnya bukan kita jatuh je. Waktu kita nak melayari kehidupan ini, nak menjalani kehidupan ini dalam sepak terjang kehidupan yang keras ini, kita perlu ada 3 perkara, sahabat-sahabat. Yang pertama, kita perlu ada ilmu. Tak semestinya kita cemerlang kat akademi, kita gagal dalam kehidupan. Tidak. Tak semestinya kita cemerlang kat kemahiran, kita boleh berjaya dalam kehidupan. Tidak. Kita perlu seimbang. Ilmu ni sangat besar sangat dia punya bidang dia. Even macam saya sendiri, umur dah 50 tahun, barulah belajar tentang penjenamaan. Jadi bila dah belajar tentang penjenamaan, baru tahu nak buat bisnes macam mana supaya bisnes tu boleh pergi jauh. Jadi sebenarnya ilmu sangat penting. Jadi ilmu. Kedua, mentor. Mentor ni adalah orang yang kita boleh rujuk ataupun kita dapatkan kata-kata semangat bila kita jatuh. Mentor. Yang ketiga, kita perlu ada sistem. Sistem apa? Sistem ni atau sistem ataupun strategi. Macam mana untuk kita bangkit? Contoh macam Abang Mahdi Ali, mula dengan menggendong, sebagaimana yang dapat tengok di logo Abang Mahdi Ali ni. Kemudian pergi troli, kemudian pergi gerai. So akan datang ni kita nak pergi kepada franchise. So kita kena ada vision yang jelas apa yang kita nak capai. Jadi sebenarnya itulah dia antara 3 perkara, ilmu, mentor, sistem. InsyaAllah siapa yang ada 3 benda ni, InsyaAllah Datuk, saya percaya yang malu, yang malas, yang merajuk, yang menyalahkan, yang apa semua, InsyaAllah dia boleh beratasi dengan baik. Jadi itu jawapan dia Datuk. Alright, sebab masa kita pun dah nak habis ni, lagi 1 minit 2. Jadi mungkin apa-apa penerangan tadi tu dapat memberi manfaat. Kalau mungkin tidak semuanya, jadi mungkin kita boleh ambil sebahagian dia, ikut kesesuaian kita lah, kita berada di dalam bidang mana. Jadi ada daripada, mungkin kita boleh jawab satu soalan lagi daripada Puan Yana Mazlina ni. Selain daripada inti karipap, mungkin bentuk karipap juga boleh dipelbagaikan. Semoga terus berjaya. Ini memang ada perbincangan di mana karipap ni kita nak bentukkan ikut kesesuaian manusia-manusia yang dah makin moden sekarang ni. Mungkin dalam
bentuk handphone ke, semua tak pasti so bagaimana bentuk dia. Cik Azhar Waris, idea yang baik, terus berdaya saing dan terus berjaya. Cik Muhammad Sazwan, terima kasih, mesti geng BNI pagi ni. Okay. Cik Ilan Nulis, Tuan Haji, terima kasih, dan syabas buat Datuk AB, biasa saja. Dan Abang Ali-Ali, kerana mengadakan program bermanfaat ini, banyak pengisian dan nasihat berguna yang saya dapat malam ni. Saya doakan sukses buat kalian berdua. Begitu juga untuk Tuan Haji Ilan. Jadi mungkin Abang Ali, sebelum kita habis ni, kita nak umumkan pemenang. Abang Ali jangan keluar dulu. Mungkin kita punya kru, kita ada kru di sini. Saya bukan buat live yang macam duduk seorang-seorang pegang handphone gitu So kita insya-Allah alhamdulillah kita berada dalam studio di Pejabat ni So mungkin akan datang kita akan buat di tepi laut, di tepi kolam di atas gunung di kedai makan dan sebagainya Alright. Jadi siapa pemenang dia? Pemenang dia bukan saya yang pilih, adalah kru-kru kami yang pilih. Terima kasih Cik Zah dan yang lain. So yang ini Tuan Haji Ilan Nuris Alhamdulillah Tuan Haji Ilan Nuris, anda akan dipostkan, nanti tolong WhatsApp alamat letak mungkin sebab dia pun tak jauh ni, mungkin kita boleh jumpa ke. So dapat hadiah tudung hadiah tudung, mungkin boleh bagi wife pakai tudung tu untuk raya tahun depan pun boleh lah. So okay, alright, terima kasih Tuan Haji Ilan. So membawa tudung jenama bidadari jenama bidadari. Alright, Abang Alele sebagai penutup lah, apa kata-kata ataupun pesanan ringkas ataupun macam kata-kata hikmah ke, tak tahu apa nak cakap Abang Alele. Okey, terima kasih dia orang ni, apa dia nak cakap. Okey, yang pertama terima kasih semua yang menonton pada malam ni. Jadi apa yang saya kongsikan ini bukan untuk menasihati, tapi adalah berkongsi pengalaman. Dan kalau ada nasihat, itu pun nasihat kepada diri saya sendiri. Jadi satu topik yang saya rasa saya tak boleh nak sembunyikan adalah tentang malu. Ramai orang tanya, macam mana Abang Ali nak buang perasaan malu tu? Saya ingat satu perkara tu, simple je. Perkataan sesuai dengan tajuk ni, sepak terjang kehidupan. Orang tanya, bang, tak malu ke bang? Pernah ada orang tanya saya, bang, tak malu ke menjaja macam tu bang? Saya kata, dalam hati saya tak cakap dengan dia lah, dalam hati saya, lagi malu tak ada duit. Lagi malu saya tak ada duit. Sebab apa? Pernah satu ketika, waktu susah, anak saya sampai tak nak pergi sekolah. Disebabkan tak dapat nak bayar iuran sekolah. Bila cikgu tanya, dia nak cakap segan kan, atau malu, dia nak minta dengan ayah dia tahu waktu tu ayah dia tengah susah kan. Jadi bagi saya, titik tolak dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri, sama ada kita nak berubah ataupun tidak. Waktu itu kalau kita, Abang Madali membesarkan perasaan malu, maka waktu itu Abang Madali masih ada 3 lagi orang anak yang masih bersekolah untuk Abang Madali tanggung. Sorry, ada 5 orang anak yang masih bersekolah untuk Abang Madali tanggung. Kalau Abang Ali tak buang perasaan ego hanya kerana malu untuk menggendong karipap demi untuk mencari nafkah untuk keluarga, bayar iuran anak sekolah, bagi makanan yang kecukupan, pakaian yang kecukupan, pendidikan yang kecukupan untuk keluarga kita, lagi malu kita tak buat apa-apa, Datuk. Alright. Sepatutnya kita tak boleh malu lagi dan kita kena pegang, walaupun ayat ni pedas, lagi malu tak ada duit. Sebab apa? Kalau kita tengok bangsa asing dekat sini pun bertebaran mencari rezeki di Malaysia. So soalnya bukan mereka warga asing atau kerajaan atau siapa-siapa, tapi adalah diri sendiri. Jadi tak penting siapa kita dulu, yang lebih penting siapa kita akan datang. Pada semua saya doakan beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih semua yang support AB Aziz Basiran AB. Okey, jangan lupa kita habis kita ucapkan terima kasih kepada Abang Ali buat program kita lebih kurang 40 minit hingga sejam saja, dan daripada Mekah Asturi baik terus bangkit dan terbang. Jadi mungkin sebelum kita habis ni kami minta maaf zahir batin kalau ada salah dan silap ke. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang Ali kerana sudi bersama kami, dan 2 hari lagi, ini hari Khamis, insya-Allah kita pada masa yang sama 9.15 malam kita akan bersama seorang usahawan yang ni Cik Safwan daripada Perak. Kita ambil lain-lain negeri dan lepas tu minggu satu lagi insya-Allah kita akan bersama dengan persatuan koperasi safety corp koperasi keselamatan, yang ini usahawan keselamatan dan kesihatan Selangor Berhad. Jadi sebenarnya ada bagi mereka yang ingin join, dan Cik Azhar Waris Amin
Dan seterusnya tolong share dan juga like jika ia bermanfaat. Tolonglah share pada mereka-mereka. Mungkin ada ayat-ayat tertentu, minit-minit tertentu dalam program live kita ni yang boleh memberi manfaat. Jika ada salah dan silap, kami minta maaf, mohon maaf dan sebagainya sebab kita tidak ada niat langsung untuk menyakiti hati sesiapa dalam program ni. Program ni tujuan dia yang saya buat dah macam tadi saya ulang last kali adalah untuk mereka orang-orang yang berjaya berkongsi. Yang kedua adalah orang-orang yang pernah berjaya. Yang ketiga orang yang sedang berjaya dan yang keempat adalah golongan yang mahu berjaya tidak kira dalam bidang apa pun, mungkin dalam pelajaran, dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi sekian saja, salam sayang, salam kerinduan daripada saya. Mungkin kita akan bertemu di masa akan datang. Dan mungkin kami plan kalau ramai dan sambutan begitu banyak lepas ni, alhamdulillah, so maka kita akan teruskan perkara-perkara ini untuk di masa akan datang. Jadi terima kasih Abang Ali. Sama-sama. Mungkin kita dapat bertemu lagi nanti dalam tajuk-tajuk lain. Sebenarnya banyak nak kongsi ni sebenarnya bukan jam program ni. Sebenarnya program ni 1 tahun pun boleh lah kalau kita nak cerita betul tak? Betul. Kita akan berkongsi sedikit-sedikit sebab kekangan masa dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada mereka semua yang mengikuti program ni, sama ada memberi komen atau tidak. Tolong share jika bermanfaat dan tolong like dan beritahu waru-warukan kepada mereka-mereka. Dan mungkin kita bagi seminit 2 ni, ada tak mungkin tajuk-tajuk akan datang atau siapa-siapa yang you rasa nak tawarkan diri ke dalam program kami, ataupun ada cadangan tajuk ataupun nak tawarkan diri ataupun nak cadangkan siapa, so mungkin boleh cadangkan. So pihak kami akan buat catatan dalam seminit 2 ni. Jadi terima kasih Cik Amir Afham Sulaiman, tak salah saya dia ada di Pahang ni di Pahang. So bagus juga program ni sebab walaupun kita berada di negeri-negeri lain, kita tak dapat berjumpa bersemuka, kita dapat juga bertua dalam FB Live ini. Terima kasih juga kepada pencetus FB ni, sebab pencetus FB ni kita dapatlah platform ni kita gunakan. Terima kasih atas perkongsian amat bermanfaat kepada Cik Arif Azwan. Terima kasih kepada yang lain. Jadi begitulah, tolong share dan mungkin boleh komen dalam FB, sebab yang ini adalah FB page Aziz Basiran AB dan saya ada lagi FB ada Aziz Basiran, dan ini adalah under FB page Aziz Basiran AB. Alright, so terima kasih kepada semua, salam sayang dalam kerinduan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian saja. I love you all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.